Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Adam Wafi dari kelas 5 Ibnu Sina. Apa khabar kawan-kawan dan guru-guru sekalian? Harap-harap semuanya sihat ya. Pada hari yang indah ini, saya ingin berkongsi sebuah cerita dengan kawan-kawan. Tajuk cerita saya ialah Gunting dalam Lipatan. Ceritanya begini ya. Hasif bersandar di bawah pokok hampiran kantin sekolah. Dia hanya memandang gelagat kawan-kawannya berselera menikmati makanan dan minuman yang dibeli di kantin sekolah. Masih teringat peristiwa semalam apabila rakan baiknya Johari memburuk-burukkannya, sedangkan Johari merupakan salah seorang sahabatnya. Sikap Johari ini bagai gunting dalam lipatan. Tahukah kawan-kawan maksud peribahasa ini? Peribahasa ini bermaksud musuh yang ada dalam kalangan kita tanpa disedari. Mari kita dengarkan sama-sama apa kesudahan cerita ini ya kawan-kawan. Kelas 15 tadi riuh rendah sementara menunggu kehadiran Puan Sabrina, guru mata pelajaran sejarah. Suasana menjadi senyap sunyi apabila ternampak kelibat Puan Sabrina. Puan Sabrina memandang anak murid kesayangannya satu persatu. Dia nampak air muka Hasif tidak ceria seperti murid-murid yang lain. Puan Sabrina yakin muridnya itu mempunyai masalah. 2 minggu lagi, murid-murid akan dibawa ke Pahang untuk mengadakan kajian tentang sejarah Gua Kota Pelangi. Mereka akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Hasif dan Johari diletakkan dalam kumpulan yang sama. Hasif tidak senang hati akan agian kumpulan tersebut kerana dia menganggap dalam kumpulannya ada gunting dalam lipatan. Maafkan saya cikgu, saya tidak dapat serta. Hasif menghampiri Puan Sabrina dengan wajah sedih. Hasif menghayal langkah dengan lemah untuk pulang ke rumah setelah tamat sesi persekolahan. Dalam perjalanan pulang, dia terserempak dengan Ahmad yang sedang menunggu ayahnya di petian bas berhampiran sekolah. Lalu, Ahmad menghampiri Hasif. Ahmad memberanikan diri untuk bertanya kepada Hasif mengapa Hasif tidak mahu menyertai projek sejarah pada minggu hadapan. Hasif akhirnya terpaksa memulakan bicara dengan menceritakan hal yang sebenar kepada Ahmad. Hasif rasa amat sedih atas sikap Johari yang menuduh dan menceritakan perkara yang tidak benar tentang dirinya kepada rakan-rakan yang lain. Sekarang, barulah Ahmad memahami situasi sebenar yang telah membebani fikiran kawannya itu sehingga membuatnya berasa sedih. Johari menjadi gunting dalam lipatan kepada sahabatnya sendiri. Ahmad meminta Hasif bersabar dan dia berjanji akan menyelesaikan masalah itu sambil berlalu menuju ke kereta ayahnya. Bagi Ahmad, perbuatan Johari itu salah kerana boleh menyebabkan orang lain merasa tidak selesa dan keresahan. Keputusan Hasif untuk menarik diri daripada projek sejarah telah memeranjatkan Puan Sabrina. Setelah mendengar cerita daripada Ahmad, barulah beliau faham keadaan yang sebenar. Lalu, Puan Sabrina berjumpa Johari di bilik kaunseling. Setelah mempelawa Johari duduk, Puan Sabrina menunjukkan sekeping gambar kepada Johari dan meminta Johari menerangkan tentang gambar itu. Johari memberitahu Puan Sabrina bahawa gambar itu adalah tentang seorang kawan karib yang membantu kawannya dalam kesusahan. Puan Sabrina bertanya lagi kepada Johari, apakah maksud sebuah persahabatan yang jujur dan ikhlas? Johari menerangkan kepada Puan Sabrina bahawa sebuah persahabatan yang jujur dan ikhlas adalah tentang seseorang sahabat itu perlu sentiasa berada bersama-sama dengan kawannya itu pada masa susah atau senang. Selain itu, dia tidak akan melakukan sesuatu perbuatan yang boleh melukai hati kawan karibnya. Lalu, Puan Sabrina bertanya kepada Johari, adakah kamu rasa kamu seorang sahabat yang ikhlas dan jujur?
Lantas Johari tunduk diam sambil menyesali perbuatannya terhadap sahabatnya Hasif yang seperti gunting dalam lipatan. Johari akhirnya mengakui kesilapannya yang telah memfitnah Hasif dan ingin memohon maaf kepadanya. Tetapi Johari berasa sangat malu kepada Hasif. Jika kamu rasa bersalah, kamu harus memohon maaf dan berazam untuk menjadi seorang sahabat yang baik, kata Puan Sabrina sambil tersenyum. Pada petang itu, Ahmad merancang perlawanan persahabatan yang turut disertai Johari dan Hasif bagi menyatukan semula kedua sahabatnya itu. Johari datang lebih awal dan berharap agar dapat menjumpa Hasif untuk memohon maaf. Sebaik sahaja Hasif sampai, Johari terus mendekatinya, lalu dengan penuh keinsafan ingin memohon maaf daripada Hasif. Dia betul-betul menyesal atas segala perbuatan buruknya kepada Hasif selama ini. Hasif seorang yang pemaaf, justru dia memaafkan Johari. Mereka berdua saling bersalaman dan berpelukan sambil diperhatikan oleh kawan-kawan yang lain. Sekiranya kawan-kawan telah melakukan kesilapan, janganlah malu untuk meminta maaf, kerana minta maaf dan memaafkan adalah perbuatan yang sangat mulia. Saya sudahi cerita ini dengan serangkap pantun ya kawan-kawan. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Sekian, terima kasih.